Maka kalau tuan-tuan tanya pada saya, apakah ayat, apakah petua untuk murah rezeki, jawapan dia ialah suruh keluarga kita sembahyang dan sabarlah di dalam mengerjakan sembahyang. Itulah rezeki, itulah punca kemurahan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita sempit, hidup kita susah, gaji tak cukup, pendapatan pak siapa tak naik-naik, pak siapa yang aku susah sangat ni, jawapan dia cuba tengok pada sembahyang. Saya sembahyang ustaz, anak tak tahu. Saya dengan isteri saya sembahyang ustaz, anak tak tahu. Yang tak tahu itulah yang kena perbetulkan. Wa'mur ahlaka bis-salah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak supaya kita ni dikurniakan oleh Allah rezeki, ketenangan, kebaikan, maka benda yang perlu kita jaga, wajib kita jaga ialah perintahkan ahli keluarga kita sembahyang. 2, sabar di dalam mengerjakan sembahyang. Saya kata dah pada tuan-tuan, suruh ni bukan sakat kata, "Hey man, sembahyang." Bukan. Pergi ketuk bilik dia, tengok sembahyang tak lagi. Subuh-subuh kejut dia, terajang pintu tu. Di rumah saya ni tuan-tuan, hak letak di masjid ni, jadual waktu solat di masjid ni, saya letak depan pintu anak saya. Set pula 10 minit sebelum masuk waktu, zikir, tasbih, baca Quran, pasang kuat-kuat supaya budak-budak ni bangun. Sebab saya sibuk, kadang tak ada di rumah siapa nak kejut dia puas sembahyang. Set. Dulu saya pasang speaker dalam bilik tidur depa tu. Bila nak sembahyang je, saya tekan Quran setengah jam sebelum sembahyang. Sebelum azan, tekan Quran, pasang. Supaya dalam bilik depa tu ada speaker atas kepala lah. Depa lagi cerdik pada saya. Depa off pula volume dia. Pakat tak dengar pula. Saya letak satu tentang supaya depa sembahyang. Cari jalan, hang nikah ke, hang tak menikah ke, aku tanya sembahyang ke belum? Dah sembahyang ke buat? Macam Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sakit kena tikam. Bila orang ziarah dia, soalan yang pertama dia tanya pada orang yang mai ziarah dia, awak dah sembahyang belum? Awak dah sembahyang ke belum? Yang sakit tanya pada yang sihat, kamu dah solat atau belum? Sekarang kita tanya tak pada orang sakit, pak cik dah sembahyang ke belum? Dulu belum waktu Covid, saya rutin bulanan, rutin mingguan ialah menziarah hospital. Bawa air, bawa debu tayamum. Tanya sembahyang lagi. Tak erti sembahyang, saya ajar. Tak boleh tayamum, saya tunjukkan tayamum. Lepas itu bila mem datang Covid ni tuan-tuan, langsung kita tak boleh ziarah. Saya buat kursus untuk doktor dan nurse, macam mana cara nak bagi orang sembahyang yang sakit ni sembahyang, macam mana nak galakkan mereka sembahyang. Sebab macam-macam alasan tak boleh sembahyang. Sebab tutup dengan plaster lah, sebab masuk drip lah, sebab tangan simen lah, bagi alasan tak boleh sembahyang. Allah sebut dalam ayat ni, wastabir alaiha, sabarlah di dalam mengerjakan sembahyang. Kalaulah sehat pun tak sembahyang, agak-agak sakit, lagi kuat alasan tak sembahyang. Allah Ta'ala kata sabar, pergi sembahyang. Berapa ramai yang sangkut dalam kesesakan lalu lintas tak sembahyang. Yang banyak duk komplain dekat Facebook, dalam TikTok apa semua ni, saya nak berak punya susah lah, jam 4 jam, dia kira berak. Saya nak kencing dia tak fikir nak sembahyang. Apa-apa sembahyang dulu tuan-tuan supaya dapat keberkatan. Kita bercakap daripada sudut rezeki dalam keluarga. Sudut rezeki dalam keluarga, cara dia ialah sembahyang. Bayangkan hari ini Malaysia dia perkenalkan cogan kata keluarga Malaysia. Maknanya Malaysia ni satu keluarga. Kalau kau nak rezeki Allah sampai pada Malaysia, pastikan anak-anak dalam keluarga Malaysia ni sembahyang. Pastikan. Barulah ayam tu banyak. Ni ayam tak ada, harga mahal, beras tak ada, gula tak ada, tepung susah, mahal minyak masak, mahal apa semua. Ni pasal apa?
pasal apa yang Allah angkat benda-benda ni, keberkatan ni? Orang pakai duk komplain. Dulu kalau duit tak ada, beli sardin tin. Sekarang tak ada duit nak beli sardin tin. Bayangkan. Maknanya keberkatan rezeki seolah-olah Allah dah tarik. Puncanya salah satu ialah solat tak dijaga dalam satu bentuk keluarga negara. Wujudkan balik macam mana cara nak bagi orang semayang penuh balik di masjid, penuh balik semayang di surau berjamaah. Cari jalan. Saya pergi ke Johor, pergi ke Melaka, ada satu masjid menganjurkan siapa yang semayang subuh berjemaah 40 hari tanpa miss akan dapat hadiah basikal. Nak galakkan anak-anak datang semayang subuh. Tiap-tiap hari main semayang, dapat basikal seorang sebiji. Penuh tuan-tuan. Kita takkan nak buat macam tu kot. Untuk pakcik-pakcik yang nak motor main semayang, takkan nak buat macam tu kot. Maka kita kena ingat tentang ayat daripada surah Toha ayat 132 tentang perintah Allah kepada kita menyuruh ahli keluarga kita sembahyang, sabar di dalam mengerjakannya, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita. Wal aqibatu littaqwa, dan balasan yang baik, kesudahan yang baik pada orang yang bertakwa. Baik, kita baca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sambung pada muka surat yang ke-23. Demikianlah berbagai-bagai seksanya kerana berbagai-bagai derhakanya. Kita masih lagi bercakap tentang isteri yang derhaka kepada suami dia. Seperti mana yang diceritakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adalah pada suatu hari masuklah aku ke dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah aku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada sertaku isteriku Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka tak kala menepuk, yakni mengetuk pintu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang di pintu? Maka menyahut Siti Fatimah, kami dengan suami kami Ali, hamba datang menghadap akan dikau ya Rasulullah. Maka tak kala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapati Nabi hal keadaannya menangis sebagai tangisan yang sangat. Baik, dalam cerita ni tuan-tuan, Siti Fatimah ni bila ketuk pintu, Nabi tanya dia, ni siapa ni? Dia kata, ni kami ni Fatimah dengan suami, wahai Rasulullah. Dia panggil Nabi, dia tak panggil pak. Oi pak oi, pak oi, dia tak sebut macam kita. Ayah oi, abah oi, abi oi, daddy oi, papa oi, dia tak sebut. Dia sebut apa? Ya Rasulullah. Isteri Nabi pun panggil ya Rasulullah, anak Nabi pun panggil ya Rasulullah, bapa mertua Nabi pun panggil ya Rasulullah. Abu Bakar tu bapa mertua, Umar Al-Khattab bapa mertua, dia panggil Rasulullah ya Rasulullah. Kalau kita ni dapat menantu ustaz, kita panggil apa? Panggil nama dia. Hang bila sampai Kazim, jarang pak mertua panggil ustaz bila sampai, taubat lahum tak panggil. Dia panggil nama dia. Menantu aku Abu Bakar ni mertua, ada dia panggil Mat. Oh Mat, baik ingat kawan hang panggil Mat. Dia tu Nabi. Maka hang isteri ke, hang pak mertua ke, hang anak ke, panggil Rasulullah ya Rasulullah. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dukum ba'dah. Jangan kamu panggil Nabi Muhammad macam mana kamu semua memanggil kawan-kawan kamu. Maka sampai kepada kita, jangan duk panggil Nabi Muhammad tu macam kita duk panggil kawan kita. Panggil dia dengan panggilan yang mulia, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi, 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 Nabi. Bukan sebut Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sebab hari ini dah jadi kecenderungan. Ada ustaz, ada asatizah yang bila ceramah je, Muhammad manusia biasa. Hang ingat Muhammad tu apa? Kawan pasti hang. Kawan tadi kau kemas dulu panggil Muhammad. Sebut dengan perkataan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah tak membenarkan kita memanggil Rasulullah dengan panggilan macam kita panggil kawan-kawan kita. Jangan. Kita di Malaysia di tuan guru pun kita sebut tuan guru, tok guru. Mai ke Nabi panggil Muhammad ni kurang hajar ni. Kemudian bila selawat marah pula. Ustaz nak ceramah selang-seli dengan selawat, aku suka dia. Yang marah siapa? Dia kata Abu Bakar pun tak buat, hantar mana Abu Bakar tak buat. Apa masalah ya? Sat-sat selawat, aku suka dia. Dia nak selawat, pahala kat dia. Bila dia jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, kita menjawab Allahumma salli ala Muhammad, berapa banyak pahala dapat? Menjawab salawat tu pahala. Hari ni ada ustaz tak bagi ustaz lain selawat waktu ceramah, apa kejadah? Daripada duk sebut benda lain, perkataan yang paling mulia, antara yang mulianya ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.